Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni cikgu nak sambung bab 1, 1.1.5 iaitu menentukan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okey. Ini menggunakan teknik pengitlakan. Kita imbas kembali apa itu teknik pengitlakan. Teknik ini digunakan untuk menentukan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Maksudnya bila kita tahu ciri-ciri kesamaan yang sesuatu masalah, jadi kita akan dapat membina satu model. Iaitu formula, peraturan, teknik, langkah-langkah dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah. Cikgu akan terangkan contoh yang pertama yang ada dalam buku teks. Dalam contoh ni dia menyatakan terdapat dua situasi yang dihadapi oleh dua buah syarikat yang berlainan. Kemudian teliti kedua-dua situasi yang diberikan dan kena pasti kesamaan yang wujud dalam kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kedua-dua situasi ini. Kita tengok satu persatu. Situasi yang pertama, syarikat pembungkusan. Syarikat pembungkusan ni ada 10 buah bungkusan ni nak dimasukkan ke dalam 4 buah kotak A, B, C dan D. Setiap kotak mempunyai ketinggian 200 cm. Ni aspek penting ni. Kemudian macam mana nak masukkan kotak-kotak ni ke dalam 4 buah kotak? 10 buah kotak masukkan dalam 4 buah kotak. Yang pertama ada 4 buah kotak. 4 buah kotak. A, B, C, D. Kemudian kita kena nyatakan yang dekat kotak-kotak ni yang mana yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian apa yang perlu awak buat? Yang pertama, kotak yang paling tinggi masuk ke kotak A. Jadi ini 120. Kemudian kotak yang kedua tertinggi 110. Kita kena masukkan dulu kotak ke A. Boleh tak? Tak muat. Jadi kita pergi ke kotak yang B. Tak boleh terus masuk ke kotak C atau D. Kena ikut urutan. Muat ke tidak? Tak muat. Masuk ke B. Jadi yang nombor 2 110. Yang ketiga 100. 100 muat ke tidak dalam A? Tak muat. Muat ke tidak dalam B? Tak muat. Kenapa tak muat? 100 tambah 110 jadi 210. Ketinggian kotak hanya 200 cm saja. Jadi tak muat. Jadi dia kena masuk kat kotak yang nombor C. 100 cm. Ni dah sudah. Kemudian yang keempat. Keempat 90. Pergi ke A dulu. Muat ke tidak? Tak muat. Lebih. Pergi yang ke B. Muat tak? Muat. Jadi masuk ke B. Ni 90. Keempat dah sudah. Kita tengok yang kotak yang kelima. Kotak kelima 80. 80 kita pergi ke A dulu. Muat ke tidak? 120 campur 80, 200. Muat. Jadi kita masuk kat A. Kita tengok yang seterusnya. Nombor 6, 70. Muat tak kat A? A ni dah full. Muat tak kat yang B? B pun dah full. Jadi masuk kat dalam C, 70. Kita tengok yang ke-6. Ke-7. Ke-7, 60. 60. 60. A, B memang tak boleh muat. C masuk. Boleh masuk tak?
Tak boleh. Jadi kita masuk kat D. 60. Kita tengok yang 8. Nombor 8. 50. 50 masuk. Muat ke tidak kat dalam sini? Tak muat. Jadi masuk kat D. 50. Okey, kemudian nombor 9. 50. Tak muat kat sini, masuk kat sini. Okey, jadi sini pun 50. 55, 100, 160. Ni ada 160. Yang ni ada 170. Okey, kita tengok. Ini dah sudah. Yang terakhir, 30. 30 boleh masuk tak kat sini? Dia 170 tambah 30, 200. Okey, muat. Kita tak boleh terus masuk kat sini ya, D. Kita kena ikut urutan C dulu. Okey, jadi masuk kat C 30. Okey. Ini untuk situasi yang pertama. Kita tengok situasi yang kedua. Okey, kita tengok situasi yang kedua, syarikat pelancongan pula. Okey. Anda ialah penyelia sebuah syarikat pelancongan. Syarikat anda telah menerima tempahan membawa pelancong selama 76 orang daripada 10 kumpulan yang berbeza ke suatu destinasi. Okey, pihak syarikat menyediakan beberapa buah bas pelancongan. Setiap bas boleh memuatkan seramai 20 orang sahaja. Anda ditugaskan untuk menyusun penumpang supaya setiap ahli kumpulan menaiki bas yang sama. Okey, ini jadualnya. Okey. Berapa bilangan bas yang diperlukan? Kita tengok satu persatu. Guna teknik yang sama macam tadi. Mula-mula kita tulis dulu bilangan yang banyak hingga yang terkecil. Okey, 1, nombor 2, 3, 10, 9, 4, 8, 5, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Dia kata setiap kumpulan tak boleh berpecah. Jadi satu kumpulan tu ikutlah ni Okey, mula kita kena buat satu bas dulu. Bas yang pertama boleh buat 20 orang. Okey, yang pertama masukkan nombor 1 ni ke dalam bas ni. Kita namakan bas A lah senang 12 orang. Okey, kemudian yang kedua. Yang kedua 11 orang. Muat tak nak masuk kat dalam bas A? Tak muat, lebih. Jadi kita kena masuk dalam bas B. Bas B. Kita masuk 11. Okey. Kemudian nombor 3, 10. 10. Muat tak dalam bas A? Tak muat. Muat tak dalam bas B? Tak muat. Jadi kita kena sediakan satu lagi bas. Bas C. Nombor 3. Kita C. 10 orang. Okay, tengok yang ketiga. Yang keempat 9. 9. Muat tak dalam bas A? Tak muat. Terlebih. Pergi ke bas B. Muat. Okey, jadi kita pergi ke bas B. 9. Ni dah full. Bas B dah full. Okey, yang keempat. Yang kelima. Okey, 8. 8 masuk kat dalam bas A. Muat ke tidak? Okey, muat. Ni masuk 8. Okey, jadi 8, 12. Okey, dia dah full. Dah cukup 20 orang. Okey, 5. Yang keenam. 7. 7. Muat tak dalam C? Okey, muat. Masuk kat sini. 7. Okey, kemudian nombor 6, nombor 7. 6 orang. 6 orang masuk kat sini muat tak? Tak muat. Jadi kita kena sediakan satu lagi buah bas. Bas D. Masukkan nombor 6.
Ini 7. 7, 8. Nombor 8. 5. 5 masuk sini tak muat. Masuk sini tak muat. Jadi kena masuk D. Okey, masuk 5 orang punya. Okey, kemudian yang seterusnya 5. Ni confirm tak muat kat sini. Jadi masukkan D. Okey, kemudian yang terakhir 3. 3 masuk kat sini. Muat tak? 17. 3 muat dah. 3. Muat kat sini. Okay, jadi sini dah full. Okey, jadi kedudukan dia macam ni lah. Okey. Yang penting faham konsep macam mana nak masukkan. Jangan terus masuk je. Kena sediakan dulu. Nyatakan dulu nombor yang paling tinggi hingga ke rendah. Kemudian masukkan satu persatu. Pergi satu persatu untuk masukkan. Tengok muat ke tidak. Okey. Kalau tak muat baru tambah lain. Okey. Yang ini saya rasa mudah untuk faham. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Bagaimana untuk mengira isi padu cuboid? Bagaimana nak kira isi padu cube? Okey. Formula nak kira isi padu cube adalah sama untuk mengira cuboid. Okey, iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Dekat sini yang samanya formula dia. Walaupun bentuk dia berbeza, cube dan juga cuboid, tapi formula dia yang digunakan adalah sama. Okey. Rumusan. Dengan mengetahui ciri-ciri kesamaan sesuatu masalah, kita dapat menentukan atau menerbitkan formula, peraturan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya kita dah tahu ciri-ciri kesamaan untuk selesaikan masalah tu, senanglah kita nak selesaikan sesuatu masalah. Okey, berdasarkan formula, peraturan dan atau langkah-langkah yang kita dah kenal pasti. Okey, untuk tajuk ni, cikgu nak awak salin nota ikut kefahaman awak. Kemudian buku teks aktiviti berfikir 1.5 muka surat 16. Dan yang terakhir buku kerja hijau kuning muka surat 9. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.